وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقدوتنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Nazir, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu dalam satu majlis, iaitu majlis ilmu, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk duduk seketika dalam majlis ilmu. Sebab tak ramai di kalangan kita yang Allah izinkan untuk duduk sekejap dalam majlis ilmu. Ada sahabat kita dah sampai masjid, dah pijak lantai masjid, kemudian bila dia seluk dalam poket baru dia perasan, aduh, tak bawa pula phone, patah balik ke rumah. Orang tanya, sanggup Din, kamu patah balik, rumah kau bukan dekat, jauh tu. Mana tak sanggup man, phone aku tak ada password. Itu kalau bini cek mati aku. Dah dalam tu ada Omi. Omi kau download? Oh, download. Jadi Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dan Allah izinkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam yang barakah ini kita nak menyambung perbincangan kita berkenaan surah Al-Insyiqaq, yang mana pada pertemuan kita 2 bulan yang lepas, saya bulan lepas tak datang sebab kurang sihat. Jadi 2 bulan yang lepas bila saya tengok balik di Facebook kita habis membicarakan surah Al-Insyiqaq ayat 1 hinggalah ayat yang ke-6. Yang mana ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini Allah puji kepada 2 makhluk yang besar dan gagah berbanding kita, iaitu langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi ini, kata Allah, bila mana berlaku kiamat, langit dia akan terbelah, bumi dia akan rata. Jadi Allah puji kepada langit dan bumi bila Allah kata, wahai langit, terbelahlah kamu, idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit pun tanpa banyak tanya terus terbelah. Begitu juga kepada bumi Allah katakan, wahai bumi, wa idzal ardu muddat, ratalah kamu bumi, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun menjadi rata. Jadi menunjukkan di sini, kata ulama, makhluk ni besar macam mana pun, gagah macam mana pun, sadar macam mana pun, kaya macam mana pun, kalau dia ingat siapa Tuhan yang sebenar, maka dia akan tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan makhluk yang kecil, contoh macam manusia. Manusia walaupun dia kecil dan tak gagah seperti langit dan bumi, tapi kalau dia tak kenal siapa Allah, maka dia akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang Yahudi, Allah gelar orang yang bodoh. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 142 Allah cela orang Yahudi. Allah sebut, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah cela orang Yahudi. Allah kata orang Yahudi orang yang bodoh. Sebab apa? Sebab persoal tindakan Allah nak pindahkan kiblat yang asal di Baitul Maqdis Palestin bertukar ke Baitullahil Haram di Mekah. Ketika itu orang Yahudi mereka persoalkan, dah kenapa pula kau nak pindahkan kiblat yang asal di Palestin? Biar je lah,
elok-elok di Palestin nak diubah ke Mekah. Dah kenapa? Jadi sebab tindakan mereka mempersoalkan itu, lalu Allah kata itulah orang-orang yang bodoh. Menunjukkan manusia walaupun dia kecil dan tak kenal Allah, maka dia akan menjadi makhluk yang digelar bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ayat yang keenam, ayat yang terakhir kita bahaskan pada 2 bulan yang lepas, Allah sebut ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah tuju kepada semua Islam ataupun bukan Islam. Sebab Allah sebut insan. Insan menunjukkan manusia. Manusia makna kata Islam dan tak Islam. Tapi kalau ada ayat lain kita baca Quran, ibu-ibu, ayah-ayah jumpa ya ayyuhallazina amanu, itu makna kata khas kepada orang yang beriman. Siapa? Kita. Tapi ayat yang keenam yang kita bahaskan pada 2 bulan yang lepas, Allah sebut wahai manusia, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Sesungguhnya kamu ini berpenat, sentiasa dalam keadaan penat. Sebab itu kalau kita tengok kita di zaman budak-budak, contoh anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, dia penat bermain. Dia kadang-kadang lari ke sana, lari ke sini, panjat sana, panjat sini, habis dipanjatnya. Tapi sampai satu masa dia akan lari kepada kita. Kenapa dek? Mengah-mengah kau ni. Letih mak, panjat sana, panjat sini, nak melo mak. Sebab apa? Dia penat bermain. Bila dia meningkat dewasa, dia pergi belajar. Bila belajar penat. Kelas pertama tak tidur, kelas kedua tidur. Dek, kenapa kau tidur dek? Letih mak, kelas sejam, dah tengah hari buta kelasnya. Tu letih tu. Letih belajar pula. Bila dah naik sikit umur, kahwin ataupun bekerja. Bila bekerja penat pula, keluar subuh balik senja, penat, bukan senang. Dan kemudian bila naik lagi umur kita ke peringkat lebih tua, iaitu dah pencen, tetap lagi dalam kepenatan. Ada orang kata, Ustaz, saya bila pencen malas fikir Ustaz. Saya kalau pencen nak fikir tidur makan, surau masjid, balik tidur makan. Itu malas fikir ya. Letih Ustaz, 60 tahun kerja subuh senja balik maghrib. Tapi bila dah pencen tetap penat juga. Saya Ustaz ingat pencen boleh rehat, rupanya tak boleh rehat Ustaz. Anak-anak saya semua dihantar cucu-cucu saya ke rumah saya. Cucu saya bukan sikit Ustaz, 48 orang tu. Banyak gila pakcik. Iyalah, kahwin muda, 18 tahun dah kahwin. Tu yang beranak pinak cucu tu. Jadi pening menjaga cucu. Mana kata tak rehat juga. Ada orang dah pencen, ingat boleh rehat, tak boleh rehat. Ke hulu ke hilir, pergi klinik, pergi hospital. Kenapa Ji? Tak ada dah Ustaz, setiap hari Khamis kena pergi ke hospital cek darah. Macam-macam penyakit saya ada. Darah tinggi, buah pinggang, jantung, kecil manis, kecil member, macam-macam. Jadi sentiasa dalam kepenatan. Jadi kata Allah, penat yang bagaimana berbaloi. Makna kata tak sia-sia, iaitu penat innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Penat yang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pergi kerja penat, tapi sebab tuan-tuan kata aku pergi kerja kerana Allah supaya dapat nafkah anak dan bini di rumah, besar pahalanya. Macam kita penat menuntut ilmu, duduk 43 minit dengar ustaz cakap, bukan senang. Bukan senang. Ada orang 10 minit dah terlelap. Ada orang tak start kuliah, dalam solat dah terlelap orang. Makna kata bukan senang kita nak menuntut ilmu. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu kerana Allah, berpenat kerana Allah, maka besar pahalanya. Itu ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang sudah kita bicarakan. Dan itu sedikit kesimpulan supaya kita lebih nampak perjalanan ayat seterusnya. Jadi pada malam ini kita masuk kepada ayat yang baharu, iaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Allah ceritakan tentang kelebihan di akhirat kelak kalau kita berpenat lelah kerana Allah. Apa kelebihannya? Iaitu pada ayat yang ke-7 Allah sambung firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Jadi kelebihan orang yang berpenat lelah kerana Allah, maka Allah kata kelebihannya ialah diberikan kitab amalan di belah kanan. Menunjukkan orang itu orang yang beriman, ahli syurga. Sebab itu kanan ni dia simbol kebaikan, lambang kepada kebaikan. Macam kita kat dunia, kalau contoh kita nak masuk ke masjid, sunnahnya kaki mana? Kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama juga nak pakai baju, sunnahnya masuk belah kanan, kemudian masuk belah kiri. Sama juga seluar, nak masuk belah kanan dulu sunnahnya, kemudian belah kiri. Kalau kopiah ustaz, kopiah pakai gitu je dah. Ada orang begini nak dapatkan sunnah, kanan, kiri. Begitu. Pakai sarung terus je lah. Sama juga kalau kita nak nikah. Nak nikah tangan kanan ataupun tangan kiri bang? Dah lama tak nikah, ustaz lupa pula. Tangan kanan. Ada orang bila menikah tangan kanan. Ada orang sebab mungkin tangan kanan tak ada, tangan kiri. Ada orang semangat punya pasal nak kahwin, dua-dua dipegang tangan tok gadi, bergegar tangan tok gadi sebab semangat nak kahwin. Tapi sunatnya pegang tangan kanan. Menunjukkan kanan dia lambang kepada kebaikan. Habis ustaz, suami makcik masuk neraka lah gamaknya ustaz. Oi, kenapa pula? Suami makcik ni kidal, semua kidal. Basuh berak kidal, makan kidal, minum air kidal, semua kidal. Dia kanan ataupun kiri buku amalan kita berdasarkan amalan, bukan berdasarkan tangan kita di sini. Kalaulah kita memang biasa tangan kiri tapi amalan kita bagus, tetap menerima buku di belah kanan. Jadi dia nak tengok kanan ataupun kiri di akhirat kelak berdasarkan amalan. Kalau amalan bagus, amalan mantap, baik, maka diberikan di sebelah kanan. Itu kelebihan yang pertama, orang yang diberikan kitab belah kanan. Yang kedua, Allah sambung pada ayat yang ke-8. Bila mana kita dapat buku di belah kanan, apakah kelebihan seterusnya? Allah sambung pada ayat yang ke-8, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi bila dapat buku amalan tangan kanan, kelebihannya ialah dihisap dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu hadis Nabi SAW yang seakan-akan bercanggah dengan ayat yang ke-8. Satu hari Nabi SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba uziba." Barang siapa yang diperiksa dengan teliti dalam hisab, bererti dia diseksa. Aisyah bila dengar hadis ni, Aisyah dia tanya Rasulullah, "Alaysa qala Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Ya Rasulullah, bukankah Allah telah sebut dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Mana satu ni? Kau kata susah, Allah kata mudah. Jadi mana satu yang betul? Macam bercanggah. Kemudian Nabi sambung hadis baginda, "Laisa zaka bil hisabi walakinna zalikal 'arad man nuqishal hisaba yaumal qiyamati 'udziba." Maka baginda menjawab, hal itu bukanlah pemeriksaan, tetapi pemeriksaan yang sebenarnya ialah orang yang diteliti dalam pemeriksaannya di hari kiamat, maka dia pasti diseksa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sebagai analogi nak mudah faham, begini. Macam kita lalu satu jalan, tiba-tiba ada roadblock, polis pun tahan. Jadi polis ni dia akan suluh. Contoh waktu malam dia akan suluh dengan torchlight. Jadi orang yang bagus, orang yang baik, dia punya road tag hidup. Polis suluh dari jauh, polis tengok, oh road tag dia hidup lagi ni. Polis pun kata, okey bang, jalan. Polis tak tahan dan polis tak banyak tanya. Itu orang yang beriman, orang yang bagus.
Tapi kalau orang yang tak beriman, orang yang tak bagus, dari jauh polis suruh berhenti. Sebab apa? Dia tengok dari jauh, dah mati rotek ni bang. Bila tengok, lama mati ni, sejak dari zaman Jepun tu, tak di renew lah. Jadi bila dia suruh dari jauh, rotek mati ni, dia pun mula langkah pertama dia tahan. Bang, berhenti bang, turun cermin bang. Kita pun turun cermin. Ada lesen bang? Ada. Lesen pun mati ni. Siapa nama bang? Mak Kilau bin Mak Tempe. Ni kenapa lesen mati, rotek mati ni? Dia akan banyak tanya. Itu menunjukkan orang yang tak beriman akan banyak bertanya ataupun akan banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman, hisab dia mudah, makna kata tidak banyak tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara kelebihan orang yang diberikan kitab belah kanan. Jadi macam mana kita nak dipermudahkan hisab di akhirat kelak? Kata para alim ulama, yang pertama kalau kita nak hisab kita mudah, yang pertama jangan kita buka aib sendiri. Sebab zaman sekarang orang duk berebut buka aib sendiri. Seakan-akan bagi mereka ini satu trend. Kalau kau buka aib sendiri, insya-Allah follower kau 10 orang jadi 10k. Tak percaya? Cuba kau buka. Sedangkan Nabi pesan dalam satu hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umat aku ni akan dapat pengampunan. Kata Nabi, setiap umat aku akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi. Mujahirin ialah orang yang buat dosa pada malam hari, kemudian pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakan kepada orang lain, padahal pada malam tersebut Allah telah menutupi perbuatannya itu. Jadi mujahirin ni orang yang bukan aib sendiri. Contoh, kita habis solat isyak, kita pun nak balik rumah. Sebelum nak sampai rumah, kita berhenti sebab ada traffic light. Kita pun berhenti lah. Yang naik motor, yang naik kereta. Tiba-tiba lalu satu amoy depan kita, tergedek-gedek pakai skirt. Kita pun tengok manjang tengkuk tengok. Kemudian esok subuh kita datang Jumaat. Kita pun sembang dengan kawan kita, Din, semalam aku nak balik daripada Masjid Singgah ke on the way nak balik ke rumah tu, yelah depan rumah aku kan ada traffic light. Aku pun berhenti merah masa tu. Tiba-tiba dia rezeki, Din, lalu satu amoy. Habis kau tengok ke mana? Gila kau tak tengok rezeki tu. Dia pun tengok. Makna kata dia ceritakan aib yang telah Allah tutup kepada orang lain. Sedangkan kalau dia tak cerita, orang tak tahu. Tapi sebab dia cerita dekat orang, orang pun jadi tahu. Maka inilah mujahirin, yang membuka aibnya sendiri. Maka orang ini, kata Nabi, tiada pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini kalau kita buat dosa, jangan tunjuk kat orang. Tapi bukanlah galakan buat dosa. Makna kata kalau kita terbuat dosa, jadi jangan cerita kat orang, senyap-senyap sudah, supaya tidak menjadi golongan mujahirin. Yang kedua, kalau nak dipermudahkan hisab, banyakkan doa. Sebab dulu Nabi pun sentiasa berdoa dalam satu hadis, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan Nabi kita SAW ni tiadalah orang yang paling maksum melainkan Nabi. Walaupun Nabi tak ada dosa, setiap hari pagi petang siang malam Nabi doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah aku dengan hisab yang mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan doa ni, sangat ringkas. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun jadilah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Baik. Seterusnya, bila mana kita mendapat buku amalan di belah kanan, selain
kita akan dipermudahkan hisab. Seterusnya ialah Allah sebut pada ayat yang ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Bila dapat buku amalan tangan kanan, punya seronok, dia akan balik jumpa keluarga dalam keadaan gembira. Ye belah kanan, ye punya seronok, sehinggalah pulang kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira. Tapi ustaz, bukankah dalam satu surah dan satu ayat tersebut Allah sebut wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih? Bukankah ada satu keadaan yang kita akan lari antara satu sama lain? Anak tak nak jumpa bapa, bapa tak nak jumpa anak. Mana kata ahli keluarga saling lari antara satu sama lain. Tapi ayat ni ustaz sebut, Allah sebut kita pulang kepada keluarga kita. Jadi macam bercanggah. Jadi kata ulama, ayat ini keluarga di sini maksudnya ada dua. Yang pertama keluarga darah daging, kita dengan anak kita ataupun kita dengan adik-beradik kita. Yang kedua, keluarga di sini ialah keluarga antara sesama muslim. Sebab itu dalam kehidupan kita ni dua benda kena jaga. Yang pertama Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, kitalah, saya dengan tuan-tuan, tuan-tuan dengan jemaah lain, bersaudara, disebut sebagai ukhuwah. Dan yang kedua dalam hadis Nabi sebut, kalau engkau nak dipanjangkan umur satu, nak dimurahkan rezeki dua, falyasil rahimah, hubungkan hubungan silaturahim, iaitu hubungan adik-beradik. Dengan abang kau jangan bertekak, dengan kakak kau jangan cari gaduh. Mana kata bina hubungan baik adik-beradik. Jadi dua ni kena jaga. Hubungan sesama Islam kau kena bina, hubungan dengan keluarga kau pun kau kena jaga. Jadi term dia ukhuwah dan juga silaturahim. Tapi sampai ke orang Melayu dibantai sama kata. Din, kita antara jemaah kita, din kena jaga hubungan silaturahim. Padahal silaturahim tu adik-beradik. Kalau kita jemaah disebut sebagai ukhuwah. Sebab itu term-term dalam bahasa Arab ni kita kena belajar juga, jangan pakai sebut. Sebab itu orang kalau tak belajar dia pakai sebut. Dijemput Da'i Hakim untuk menyampaikan ceramah kita pada malam ini bertajuk Amma Ma'ruf Munkar Nakir. La ilaha illallah. Munkar nakir tu malaikat. Sepatutnya Amma Ma'ruf Nahi Munkar. Tak apa ustaz, saya bunyi okey lah ustaz. Engkau yang okey, tapi sebutan tak okey. Sebab itu kena belajar. Kalau ukhuwah antara kita dengan jemaah, silaturahim antara kita dengan sesama adik-beradik. Jadi kalau kita dengan keluarga kita bagus, maka kita akan pulang dalam keadaan gembira, jumpa mak ayah, jumpa adik-beradik. Tapi kalau kita seorang yang bagus, kita solat, adik-beradik lain tak solat, maka kita akan pulang ke dalam ataupun pulang kembali kepada sesama Islam. Mana kata jumpa jemaah kita yang dulu sama-sama solat jemaah, yang dulu sama-sama tadarus. Jadi ada dua keadaan. Kalau keluarga engkau baik, kau jumpa keluarga engkau balik. Tapi kalau keluarga engkau ke laut, kau jumpalah sesama Islam yang bagus seperti engkau. Itu kelebihan orang yang diberikan buku amalan belah kanan, akan pulang dalam keadaan gembira dan berjumpa dengan keluarganya. Seterusnya ayat yang ke-10 Allah ceritakan pula tentang golongan yang menerima buku amalan bukan dari sebelah kanan, makna kata sebelah kiri. Kalau belah kanan orang beriman, orang yang bahagia di akhirat kelak. Tapi ayat yang ke-10 Allah cerita pula tentang golongan yang sengsara, golongan yang tak beriman. Apakah tandanya? Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Jadi orang yang tak beriman, buku amalan akan diberi dari belakang. Tapi kalau kita tengok ayat yang ke-10 ini, dia macam bercanggah juga dengan ayat yang ke-25 surah Al-Haqqah. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 25 Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih.
Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab amalannya dari sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat surah Al-Haqqah ayat 25, Allah kata belah kiri. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-10, Allah kata belah belakang. Jadi mana satu? Belakang ke kiri? Jadi kata para alim ulama ada banyak pendapat. Pendapat yang pertama, orang tak beriman diberikan dalam dua keadaan. Yang pertama dari kiri, satu. Keadaan yang kedua diberikan juga dari belah belakang. Ada golongan yang diberikan dari belah belakang. Jadi dua keadaan. Orang yang tak beriman terima buku amalan. Dan pendapat yang paling kuat ialah diberikan dari belakang dan diambil dengan tangan kiri. Itu pendapat yang paling kuat. Menunjukkan betapa hinanya orang yang tak beriman pada ketika itu. Dahlah kitab tu dibagi dari belakang, diambil pula dengan tangan kiri. Makna kata double penghinaan kepada orang yang tak beriman. Baik. Dan apakah akibat ataupun apakah respon orang yang tak beriman tadi? Kalau orang yang beriman, dia dapat buku amalan, dia seronok. Member punya seronok, sampailah pulang kembali kepada ahli keluarga. Tapi kalau orang tak beriman, apakah respon dia bila dapat buku amalan? Allah kata respon orang tak beriman pada ayat yang ke-11, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dapat buku amalan dari belakang, diambil dengan tangan kiri, dapat, dia pun sebut, celakalah aku. Kenapa dia tak minta tolong? Ayah, abang, tolong. Sebab ketika di dunia kita boleh minta tolong. Susah macam mana pun kita akan jerit, tolong, Bek Din, tolong Din, ayah tolong ya. Sebab di dunia. Tapi bila sampai di akhirat kelak, tiada pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan sebut, celakalah aku. Sebab itu orang yang tak beriman, dia tidak akan kembali kepada keluarganya. Sebab itu Aisyah bila dengar, Aisyah dia menangis. Satu hari Aisyah annaha zakaratin nara fabakat. Satu hari Aisyah dia pernah ingat neraka. Dia pernah teringat tentang neraka, kemudian Aisyah ni dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun tanya, "Ma yubkiki?" Wahai Aisyah, dah kenapa pula engkau menangis ni Aisyah? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, zakartun nara fabakaitu fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Kata Aisyah, aku teringat neraka, sebab itu aku menangis. Dan aku menangis, aku takut, aku bertanya, adakah engkau ya Rasulullah akan ingat aku dan akan ingat keluarga-keluarga kita? Lalu kata Nabi SAW, amma fi salasati mawatina fala yazkuru ahadun ahada. Nabi SAW pun jawab, wahai Aisyah, ada 3 keadaan yang membuatkan mereka tidak saling kenal antara satu sama lain. Mak ayah tak kenal suami dia, kita tak kenal mak ayah tak kenal kita. Dalam 3 keadaan. Yang pertama kata Nabi, indal mizan hatta ya'lama ay yakhifu mizanuhu aw yaskulu. Yang pertama saat mizan, saat pertimbangan, sehinggalah mereka mengetahui apakah timbangan amalnya ringan ataupun berat. Jadi sebelum kita tahu kita ni agak-agak berat belah kanan, berat belah pahala ataupun berat belah dosa, selagi tak tahu, selagi itulah kita tak kenal keluarga kita. Tapi bila kita dah tahu, Din, berat belah pahala, oh kita pun lega, alhamdulillah, sebaik berat belah pahala. Mana pula keluarga aku ni? Baru terfikir keluarga. Yang kedua, wa indal kitabi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri. Yang kedua kata Nabi, ketika penyerahan kitab diserahkan hingga dia mengetahui di manakah kitab catatan amalannya, terletak apakah di sebelah kanan, kiri ataupun di sebelah belakang.
Selagi mana dia tak tahu, agak-agak aku ni dapat buku belah kanan ke belah belakang ya, belah kanan ke belah belakang ya, duk fikir benda tu. Selagi tak tahu, selagi itulah kita tak kenal siapa bapa kita, siapa keluarga kita. Tapi bila dah tahu, Din dapat buku amalan belah kanan, oh kita pun punya seronok. Bila seronok, tu yang Allah sebut tadi, kembali kepada keluarga kita. Sebab kita dah rasa tenang dan seronok, kemudian barulah teringat kepada keluarga. Yang ketiga kata Nabi, kita takkan ingat sesiapa pun wa 'inda sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Yang ketiga, ketika di jambatan, ketika di sirat, diletakkan di antara dua sisi neraka jahannam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Sebab itu hari ini kita perlu banyakkan amalan. Sebab bila kita banyak amalan, insya-Allah kita boleh jumpa kembali dengan keluarga kita. Sebab itu Allah pesan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu. Sebab kalau kau jaga, maka kau jumpa balik di syurga. Kan seronok tu. Sebab itu hari ini jaga keluarga kita. Baik. Jadi orang yang bila dapat buku amalan belah belakang dan diambil dengan tangan kiri, apakah mereka punya balasan? Tadi orang beriman seronok dipermudahkan hisab. Kalau orang tak beriman macam mana pula? Allah sebut dalam ayat yang ke-12, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kita berhenti seketika untuk bagi laluan kepada azan dan kemudian kita habiskan ayat yang ke-12 ini.
Jadi insya-Allah tuan-tuan 5 minit lagi untuk kita habiskan ayat yang ke-12. Saya mohon izin. Jadi balasan kepada orang yang tak beriman bila terima buku amalan di belah belakang ialah wa yasla sa'ira, ayat yang ke-12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kalimah yasla di sini memberi isyarat yang mereka akan masuk ke dalamnya dalam keadaan sendiri. Mana kata masuk tu melangkah ke neraka dalam keadaan sendiri, bukan dipaksa. Macam mana boleh begitu Ustaz? Bukan orang tak nak masuk neraka. Sebab bila mana kita di akhirat kelak, tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita bukan lagi dikontrol, dikawal oleh kita. Kalau dekat dunia kita boleh kawal lagi. Mulut nak berkata tipu ataupun betul, kita boleh kontrol. Sepatutnya cakap betul, kita menipu, kita boleh kontrol. Tangan boleh ambil belah kanan, kita ambil belah kiri, kita boleh kontrol. Tapi bila mana kita di akhirat kelak, yang mengawal tangan kita, kaki kita, mulut, mata dan sebagainya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaki kita melangkah masuk ke neraka, walaupun kita kata aku tak nak masuk ni, kita tak boleh tahan. Sebab memang kaki kita dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau boleh, segala kelebihan yang Allah bagi kepada kita, mata, tangan dan sebagainya ini, buatlah sehabis baik, gunakanlah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan mereka akan menjadi saksi kepada kita dan membawa kita melangkah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Jadi saya fikir kita berhenti dahulu pada ayat yang ke-12. InsyaAllah pada pertemuan kita bulan depan, jikalau umur panjang dan dimurahkan rezeki, dilapangkan, kita sambung pada ayat yang ke-13 hinggalah ayat yang terakhir. Apa yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tidak baik sama-sama kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sedikit makluman kepada tuan-tuan yang berhajat nak dapatkan madu tualang, boleh jumpa dengan saya pada malam ini. Saya buat promosi macam biasa, beli satu percuma satu. Sebotol RM70, boleh bayar cash ataupun ambil dulu kemudian transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.